Bajet. Bajet, BAJET, sering kali menghantui dirimu dan diriku. Satu perkataan yang memberikan kesan sangat besar kepada seluruh umat manusia, saya rasa lah kan. Kalau salah langkah, silap cara, habis. Lepas raya terduduk. Terduduk sampai tergolek pun ada. Okey, jadi cerita bajet pasal bajet ni ada dua benda lah. Sekarang ni kita fokus pada dua situasi, untuk Ramadan dan juga untuk raya. Yalah, raya tak lama juga lagi, tapi tak lama lagi lah kan. Jadi sekarang ni kita perlukan motivasi dan juga tips daripada individu yang lebih sesuai dan lebih arif, Haji Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Selamat pagi Tuan Haji. Kita nak berbicara tentang bajet ni untuk bulan Ramadan dan juga untuk raya nanti. Saya rasa bukan topik baru ya. Saban tahun pun kita dah bercerita tentang bajet ni selalu dah. Betul. Cuma kalau dari segi pemahaman dari sudut motivasi lah, bajet ni sebenarnya macam mana nak pastikan dia boleh berjalan dengan baik supaya kita tidak rasa terjejas nanti di hujungnya. Bajet ni memang almost lebih kurang setiap tahun lah mereka akan tanya kan macam mana bajet, terutamanya musim-musim perayaan Ramadan dan juga Syawal. Jadi bajet yang terbaik untuk bulan Ramadan dan Syawal ni dan juga sebenarnya sepanjang tahun adalah pertama sekali untuk umat Islam bulan Ramadan ni adalah kita kena ikut apa yang dianjurkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat 67 dia mafhum dia. Dan orang-orang mereka yang berbelanja harta mereka, mereka ini tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Mereka adalah maksud antara keduanya. Maksudnya dalam Al-Quran untuk orang Islam, mereka kena berbelanja bersederhana. Dan begitu juga kita sebagai orang awam, orang biasa, maka kita hendaklah adakan satu bajet tahunan. Bukan saja untuk Ramadan je kena buat bajet. Bila Ramadan, Syawal ataupun hujung tahun nanti kena buat bajet. Tak. Kita punya bajet adalah bulanan, setiap bulan sehingga 12 bulan. Jadi daripada situ kita dah tahu berapakah kita punya keperluan kewangan kita. Daripada Januari sampai sekarang macam Ramadan kan. Ramadan macam mana, apakah keperluan kita, dan Syawal nanti kita dah buat persediaan. Bukannya perbelanjaan selalunya yang saya rasa Raji betulkanlah kalau saya silap kan. Selalunya perbelanjaan itu akan terganggu, akan terencat apabila mereka tidak menulis, mereka tidak merancang dengan betul, mereka tidak ada perbincangan, dan akhirnya kalau esok mereka rasa mereka nak shopping, mereka akan shopping membawa apa yang ada dengan segala kad yang ada. Betul Haji. Jadi akhir dia kat sini pokok pangkalnya ada di situ dari segi penjadualan. Betul Haji. Macam mana kita nak buat penjadualan supaya mereka lebih faham? Mereka kena tulis ke, okey hari ini kena beli ni sahaja, bajet begini, begitu. Macam mana Haji? Memang betul cakap Cik Wan tu. Memang kita seharusnya boleh tulis lah. Tapi berapa ramai yang boleh amalkan tu? Dah tulis dah. Dah tulis. Malam dah tulis nak beli apa, nak beli ikan ataupun baju raya nak beli. Ataupun tahun ni tak nak beli. Tapi bila dah sampai dekat tempat tu, shopping kompleks tu, kita akan dihujani dengan macam-macam barang kan. Ya, dia nak satu je. Yang lain-lain tu lagi menarik. Jadi antara tip dia, kalau kita contoh kita nak pergi pasar kan, kita nak pergi beli barang basah, kita pergilah ke pasar. Dekat situ ada jual ikan, daging dan sebagainya. Kalau kita masuk pasar raya yang besar, maka kita punya hati kita akan keinginan tak pernah sikit keluar. Lepas tu macam Cik Wan Aliazah cakap, bawa segala-galanya kan, bawa cash pun lebih ataupun bawa credit card, maka kita akan ada intention untuk belanja lebih. Terutamanya apabila ada sale. Sini ada jualan murah. Kita belilah sekarang. Padahal itu bukan keperluan kita, hanya kehendak kita. Betul lah. Jadi sekarang ni bila sebut mengenai Ramadan ni, saya rasa bajet besarnya untuk kami ni, bukan kami je, Mac pun sama juga dia. Saya pun kena Bazar juga Ramadan tu, Bazar Ramadan tu lah tempat dia untuk kita meluangkan masa lama dekat situ. Baik. Sebenarnya Hisham, kadang-kadang perkara yang menjadi masalah apabila kita di Bazar Ramadan ni kan, kita membeli dalam keadaan perut lapar. Kan. Jadi bila lapar tu semua yang ada tu nampak mengenyangkan, nampak menyelerakan, dan jadi boleh masuk. Jadi saya rasa Hisham pun mungkin akan mengalami masalah yang sama. Saya tak. Saya dah 5 tahun tak pergi Bazar Ramadan. Tak pergi. Okey, eloklah. Nanti saya cerita nanti kalau Tuan Haji tanya saya. Jadi Haji rasa macam mana? Adakah perkara yang berada di sekitar kita sebenarnya yang mempengaruhi kaedah berbelanja ni?
Okey, berbalik pada bazar Ramadan. Jadi semalam pun kawan-kawan saya pun ada tulis. Dia kata ada orang kata boykot bazar Ramadan. Lepas tu kita kena kesianlah kat orang yang berniaga tu. Ya. Jadi kita kena tengok, kena timbang kiri dan kanan. Kita nak boykot ke kita tak nak boykot. Jadi untuk menjawab soalan tu, bazar Ramadan memang ada. Cuma orang yang pergi tu dia memang kena tanam apa yang dia nak beli. Contoh dia nak beli apa? Murtabak. Murtabak. Murtabak je lah. Murtabak untuk makanan dia lah. Kan? Tapi kalau dibeli satu talam macam tu, murtabak ada, kari pap ada, macam-macam semua ada, roti canai. Kan? Siapa yang nak makan, lepas tu pembaziran. Jadi bukan kita nak cakap boykot. Nanti kan orang marah saya, kawan-kawan saya banyak peniaga bazar Ramadan ni kan. Jadi orang yang tu dia kena pergi berdisiplin. Ya. Dia istilahnya berjuang lah. Berjuang keluar rumah tu berjuang. Saya satu tip daripada saya. Amboi bagi tips pula. Tak, kalau dulu Tuan Haji, kalau saya pergi ke bazar Ramadan 2-3 tahun yang lepas, saya pergi, saya memang tidak menyediakan wang apa yang ada, saya akan masukkan ke semuanya. Artinya selagi ada wang, selagi itu saya punya rasa kemahuan untuk membeli. Dan tetapi apabila saya ni saya cuba disiplinkan, saya cuba bawa contoh RM10 sahaja. Nak tak nak itu je lah yang saya boleh beli. Saya mungkin boleh dicadangkan Haji. Itu memang tips yang terbagus tu. Sebab kita satu orang makan, kalau kita pergi kat bazar Ramadan, mungkin paling banyak pun RM15 untuk satu orang. Jadi kita sediakan RM10, RM15, apa yang kita beli cukup. Melainkan kita ada satu sifat untuk menderma. Bersedekah tu. Bersedekah. Kita beli satu hari ni, kita bazar Ramadan semua kita beli. Dan kita hantar pergi ke surau berdekatan. Betul. Itu satu aspek yang lain lah. Tapi untuk diri sendiri, kita kena disiplinkan. Mungkin RM10, RM15 cukup. Ada satu viral semalam 2-3 hari lepas Haji. Contoh satu hari RM20 dia spend dekat bazar Ramadan. Lepas tu bila dia dah ke 30 dah RM600 rupanya. Sedar tak sedar. Jadi Ah. masalahnya sebenarnya adalah sikap. Satu lagi perancangan. Cuma kalau kita lihat kaedah berbelanja masyarakat kita ni suka terikut-ikut. Kalau kawan kita dah berdisiplin dah ni, kita dah bawa cukup-cukup dah. Tapi kawan kita dia membeli dengan cara yang berleluasa, beli semua yang dia nak. Kita pun macam aku pun nak juga benda ni. Aku pinjam duit dia lah. Orang muda kan, kalau nak beli handphone, dia nak beli handphone. Kalau nak beli baju ni, kena beli baju tu. Jadi jiwa muda. Macam mana nak memastikan supaya kita ni tidak terlalu terikut-ikut dengan orang lain, berbelanja seadanya? Okey. Nombor satu, kita kena faham diri kita sendiri lah. Kita sebagai satu orang yang pekerja ataupun businessman, kita tahu income, pendapatan kita banyak mana. Kan, mereka kawan-kawan kita yang lain tu mungkin dia punya pendapatan lebih. Jadi nombor satu, kena sedar diri kita, pendapatan kita banyak, mungkin RM5,000 satu bulan. Dan kita nak beli apa, iPhone ke kan, semua RM3,000. Handphone semua dah RM2,000, RM3,000. Kemudian nak beli apa lagi, iPad lagi. Jadi baju raya lagi nak beli. Baju raya nak yang popular je. Baju raya yang popular, ada branded, yang viral je. Ada gambar artis kan, kita beli. Jadi untuk itu kita sebenarnya diri kita, berbalik pada diri kita, kita kena disiplin. Dan yang akan tanggung bukan kawan kita. Kadang-kadang dia satu orang tu dia beli baju Melayu yang ada orang yang ternama. Dia nak tunjuk kat kawan dia, aku pun ada baju ni. Tetapi yang perbelanjaan tu bukan kawan dia yang tanggung. Kita sendiri yang tanggung. Jadi untuk itu kita memang kena disiplin dan jaga kawal emosi dan nafsu kita. Risaunya Tuan Haji, ada dua benda lah yang akan akhirnya menjadi penolong lah, istilahnya dalam bracket penolong lah, itu kad kredit dan juga along. Kita tak nak benda-benda ni disebabkan kita nak, saya rasa benda ni banyak kali dah sebenarnya kita bincang, banyak kali kita discuss mengenai hal ini, tetapi rata-rata saya rasa perkara yang sama juga yang akan berlaku. Kalau kita perhatikan tetap juga ada yang tetap sama juga dilaporkan mengenai kad kredit, lepas tu along, pinjaman untuk membeli barang, yang mana akhirnya kita tahu sebenarnya barang tu untuk nak ditunjukkan saja ni kepada orang datang ni. Lepas tu bila dah hari raya, macam mana je? Okey, jadi kad kredit memang, kad kredit ni satu benda yang boleh jadi baik dan boleh jadi tak baik. Betul. Kan, kalau kita gunakan untuk perkara yang baik, contoh hutang kan ada dua, hutang yang baik, hutang yang baik. Hutang yang tak baik ni contoh kita belanja, kemudian kita tak boleh bayar. Dan perbelanjaan kita tu tak mendatangkan apa-apa pendapatan tambahan pada kita. Jadi untuk kredit kad ni, kalau peniaga, contoh peniaga kan, peniaga dia mungkin dia kata dia guna satu bulan dia beli stok barangan RM10,000 melalui online. Jadi perlukan kad kredit.
Tetapi hasil pembelian dia tu akan mendatangkan pulangan untuk dia. Jadi itu adalah hutang yang baik. Cuma hutang yang tak baik ni adalah bila kita beli barangan di luar kemampuan kita dan pembelian itu tidak mendatangkan apa-apa pulangan yang baik untuk kita. Jadi yang paling penting macam Mac cakap tadi, yang paling penting adalah untuk kawal emosi kita. Kita ada sumber yang besar. Kredit kad mungkin RM10,000, RM20,000, ada orang sampai RM100,000. Had dia. Kan? Boleh buat down payment kereta lagi. Ada yang melebihi had pun. Ada yang tak ada had langsung. Jadi untuk itu periksa diri. Dan bagusnya kalau kita dah berkahwin, macam orang-orang muda ni yang belum berkahwin ni, dia main belanja je. Kalau yang dah berkahwin ni, dia isteri dia atau suami dia, selalunya isteri lah, suami belanja je kan. Jadi isteri ni akan kawal dia. Suami tukang bayarkan. Kena cepat kahwin, tak ada orang kawal nanti. Kawal ke atau bagi duit untuk belanja? Nampak tak dia dah kahwin. Dah kahwin dah? Alhamdulillah, ada seorang. Yang ni belum, tak ada orang kawal lagi. Saya risau dengan perbelanjaan dia ni. Tak ada lah. Okey, satu lagi tadi, ialah kita nak menantikan Syawal. Sekarang ni perancangan, sebab semua nak tukar baru je. Itu nak tukar. Kita nak dengar sekali lagi, berkali-kali. Kita nak dengar daripada orang yang berbeza ni kan. Kalau Tuan Haji sendiri, ialah kita nak sekali lagi persiapan tu semua dalam keadaan meriah. Kita nak segala galanya baru. Sederhana tetapi meriah sepatutnya. Kan? Jadi apa agaknya saranan pada Haji supaya kemeriahan raya itu dirasai tetapi tidak memerlukan bebanan kewangan yang di luar kawalan. Taklah lepas raya tu nanti macam alamak ikat perut pula. Okey, baik. Jadi hari raya memang semua ada promosi kan, beli apa? Beli langsir baru, beli cushion baru, kereta baru pun ada. Kan? Jadi kita kena tengok kalau ikut tahap lah. Kategori orang yang berada, orang yang boleh bermewah, mungkin pada dia tidak ada masalah. Kategori orang yang pertengahan ni, kan, nak beli ke tak nak beli, nak beli ke tak beli. Kalau beli, mungkin perbelanjaan dia akan terganggu. Dan kategori yang bawah, contoh budak-budak orang-orang muda kan, baru graduate kan, nak tunjuk kat mak ayah dia balik kampung, kereta baru ni bah, kan, tapi down payment pun hutang, semua hutang. Jadi dia akan mengganggu. Jadi apakah saran dia? Pertama sekali memang kita kena buat bajet tahunan, kan, bajet tahunan, dan setiap bulan kita kena tengok. Dan yang kedua, kita kena tengok kehendak dan juga keperluan. Kan, boleh balik kampung, ada orang tanya balik kampung, naik kereta yang murah pun boleh, naik kereta yang mahal pun boleh, mengikut tahap kemampuan masing-masing. Bukan kata tak boleh beli kereta mahal, nanti kawan-kawan kita yang berada marah kan. Jadi ikut kemampuan masing-masing. Macam mana nak tahan rasa tu Ji? Kalau bila balik kampung, abang bawa kereta Mercedes, abang ni bawa BMW, kita bawa kereta biasa-biasa je. Kita tutup mata je. Semua tu dah duk peli-peli kan. Apalah kerja macam ni pun tak boleh nak kereta mahal. Apa? Ini dengan cakap orang ni. Ini macam pengalaman sendiri ni. Setakat ni alhamdulillah. Anak sulung kebetulan. Jadi memang macam tu. Kita akan tertekan dengan suasana persekitaran kita kan, peer pressure kita. Jadi untuk itu kita tengok, kalau abang kita pakai Mercedes ke BMW, tahniah kepada dia. Yang kita kena buat adalah, kalau kita tak mampu, dalam hati kita kena berazam untuk kita keluar daripada zon selesa. Mungkin dengan pekerjaan kita ni belum kita mampu untuk pakai kereta yang baik, tapi kita dalam hati kita perlu berubah. Kan, untuk bajet ni dia ada dua je, dia punya teori dia. Formula dia ada dua. Yang pertama, kurangkan perbelanjaan. Yang kedua, tingkatkan pendapatan. Jadi kalau nak kurangkan perbelanjaan, orang muda kan, dia cakap mana boleh guna telefon murah. Tak style. Tak ada style tu. Jadi dia kena tingkatkanlah pendapatan dia. Jadi untuk itu dia kena mempunyai keazaman yang kuat. Saya rasa saya dapat satu rumusan yang baik daripada Tuan Arif tadi. Kalau kita rasa sebelum orang mengatakan, kalau kata apa ni pakai kereta ni, awal-awal kita kena block diri kita, kita cakap tahniah dah ada pakai dia, insya-Allah saya akan dapat di tahun hadapan. Kita dah selamat dah emosi dia. Ataupun kita boleh cakap macam ni je. Tahniah kerana berhutang, saya tak ada hutang. Itu je. Tapi dia kata kalau dia pun tunai, dia cakap dia makan dalam sikitlah. Terima kasih Tuan Arif. Satu perkongsian yang bermanfaat untuk dikongsikan. Ya, kita faham benda ini sering kali kami kongsikan. Saya rasa semua tempat kita bincang perkara yang sama, tetapi harus diingatkan supaya kita tidak lari daripada bajet yang kita ada sebenarnya. Ukur baju di badan sendiri. Baju saiz saya
Rahsia. Okey, kita mungkin ada daripada kata-kata akhir daripada Haji Arif, pesanan kepada semua untuk bulan Ramadan dan juga raya yang bakal menjelma. Jadi bajet ni memang menghantui kita kan. Di samping kita tengok secara luarannya kita punya usaha untuk mendapatkan rezeki, sebenarnya ada satu lagi kita angle yang kita tengok dari segi spiritual. Okey. Jadi untuk orang-orang Islam, rezeki ni datang dalam berbagai-bagai bentuk. Pertama, usaha kita yang bersungguh-sungguh. Bukan kita tak usaha, kita berusaha bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita tengok apakah perintah Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencari rezeki. Okey, pertama kita kena dalam apa tu ayat yang 1000 dinar yang selalu orang gantung dekat restoran kan. Wa may yattaqillah. Kita naklah bertakwa. Dengan bertakwa maka Allah SWT akan bagi rezeki melalui perkara yang tak disangka-sangka. Terima kasih banyak sekali Tuan Arif. Kepada Tuan Haji Arif Ismail, iaitu pakar motivasi, kita harap menjadi manfaat untuk semua. InsyaAllah. Malaysia.